Selamat satu tengah hari. Terima kasih kerana memilih berita tengah hari edisi Rabu 5 Oktober 2022 bersama saya Hazel Desmond. Dan ini tajuk utama. Ribut petir hujan lebat bakal melanda seluruh negara sehingga ini. Berita tengah hari kami mulakan dengan perkembangan ini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima kunjungan hormat Speaker Parlimen Turkiye Profesor Dr. Mustafa Sentop di Istana Negara. Ketibaan Mustafa Sentop disambut oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun. Turut hadir Ahli Parlimen Julau Datuk Larry Ng Wei Shen, Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Sheryi, Ahli Parlimen Kuala Nerus Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali serta Duta Besar Republik Turkiye di Malaysia Emir Salim Yüksel. Sesi sembah menghadap yang berlangsung setengah jam itu sempena lawatan rasmi Mustafa Sentop ke Malaysia selama 3 hari sejak Isnin lalu. Beliau dijadual berangkat pulang dari Malaysia petang ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia meramalkan kebanyakan negeri bakal mengalami hujan dan ribut petir bermula hari ini. Selain Semenanjung, hujan dan ribut petir juga diramal berlaku di Sabah dan Sarawak sehingga Jumaat ini. Jadual ramalan cuaca Met Malaysia itu dikongsi di laman sosial Agensi Pengurusan Bencana Negara NATMA. Pada sebelah petang hari ini, ribut petir akan berlaku antaranya di Selangor, Pulau Pinang, Terengganu, Melaka dan Johor. Di sebelah malam pula, cuaca sama diramal berlaku di Kelantan dan Pahang. Pada keesokan hari, hujan di beberapa tempat di pedalaman Sabah dan Labuan serta Perak, Negeri Sembilan dan Johor di sebelah pagi. Ribut petir dijangka berlaku di sebelah petang di Limbang, Putrajaya, Kelantan dan Terengganu. Pada Jumaat, sebahagian besar negeri seluruh negara dijangka hujan. Ribut petir dan hujan pula dijangka berlarutan dari petang sehingga malam membabitkan kebanyakan negeri. Dan ini pula perkembangan banjir di Johor. Jumlah penduduk terjejas akibat banjir kilat yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di Johor menurun kepada 54 orang pada 12 tengah hari ini berbanding 79 mangsa malam tadi. Ketika ini hanya 2 PPS masih dibuka membabitkan daerah Pontian dan Kluang. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan sejumlah 32 penduduk terjejas ditempatkan di PPS SK Melayu Raya di Pontian, manakala 22 lagi di PPS SK Sungai Linau, Kluang. Sementara itu di Johor Bahru, sejumlah 30 buah rumah di Kampung Paya Kenangan dinaiki air sehingga paras lutut selepas hujan lebat turun sejak pagi tadi. Bagaimanapun, sehingga kini Pusat Pemindahan Sementara tidak dibuka di daerah tersebut. Selain hujan lebat melebihi 2 jam, sistem peparitan yang sempit turut menjadi punca paras air naik dengan cepat. Sementara itu, pemantauan mendapati keadaan air kini semakin surut pada tengah hari ini. Dan di Perak pula, setakat pukul 12 tengah hari, jumlah penduduk terjejas banjir di daerah Kinta berkurangan kepada 87 orang daripada 19 keluarga. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan satu pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka iaitu di Sekolah Kebangsaan Sri Klebang. Tinjauan RTM di kawasan terjejas mendapati air telah mulai surut dan penduduk mula membersihkan kawasan kediaman masing-masing. Ruang tamu sempat, kalau dapur memang tak sempat. Mesin basuh, petik air, habislah harap-harap okeylah kan. Sebelum ni waktu akak kecil dulu pernah sekali jadi, lepas tu tak ada dah. Cuma kawasan kampung lain tu adalah. Ini jadi balik. Hujan pun turun. Lepas hujan turun, lepas tu makcik pun sedialah semua barang-barang kemas. Tak sampai dalam masa setengah jam tak sampai.
Air pun terus naik dari longkang. Itulah makcik dah kalang kelibuk dah. Tak tahu nak cakap dah. Ini first time yang saya tahulah dekat sini yang paling teruk sekali kawasan Cepur Dalam ni. Sampai ke kubur ni lah, kawasan kubur ni, ini first time sejak saya duduk sini 18 tahun. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah sedang mengumpul maklumat berhubung dakwaan berlaku kecurian unsur nadir bumi REE di hutan simpan Bukit Enggang di Sik. Pengarah SPRM Kedah Datuk Syaharum Nizam Abdul Manak berkata pihaknya telah mendapat maklumat mengenai perkara tersebut melalui siasatan dalaman sumbernya sebelum didedahkan. Katanya sekiranya terdapat kesalahan yang dilakukan berada di bawah pihak berkuasa lain, SPRM bersedia menyalurkan maklumat kepada pihak berkaitan. Namun, jika ada unsur penyelewengan yang tertakluk di bawah bidang kuasa SPRM, pihaknya akan membuka kertas siasatan. Kami akan melakukan siasatan berkaitan dengan ini jika ada maklumat berkaitan dengan pelakuan rasuah di kalangan inilah pihak-pihak yang terlibat. Tapi buat masa ini belum ada apa-apa perkembangan lah. Media sebelum ini melaporkan negara kerugian berbilion ringgit apabila hasil REE tersebut dicuri pihak tidak bertanggungjawab sejak 2 tahun lalu. Mineral tidak berradioaktif yang ditemukan adalah sumber semula jadi bernilai tinggi yang boleh digunakan sebagai komponen peranti seperti telefon pintar, komputer riba dan barangan digital lain serta kereta elektrik, industri bateri, magnet berintensiti tinggi dan pembuatan kaca. Jalan Bentong Gua Musang berdekatan kilang Lee Rubber di laluan FT 008 yang mengalami runtuhan cerun pada November tahun lepas, hari ini kembali dibuka kepada orang ramai. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rozzi Wan Ismail menzahirkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan di atas peruntukan RM5 juta bagi kerja baik pulih terbabit. Menurutnya, sebelum projek ini siap, orang ramai yang menggunakan laluan dari Raub ke Bentong terpaksa menggunakan laluan alternatif melalui Jalan Central Spine atau melalui Jalan Persekutuan FT 218 sejak 1 Februari lepas. Jalan ini sebenarnya ada berlaku runtuhan tanah. So dibaiki, sekarang ni dah boleh guna lah. Dan ini memberi kemudahan kepada rakyat, mempercepatkan perjalanan. Kalau tidak mereka terpaksa ikut jalan yang jauh. Dan beliau menyempurnakan gimik pembukaan laluan FT 008 Jalan Bentong Gua Musang di tapak projek Cerun Bentong Pahang. Berdasarkan rekod, kerja-kerja pembaikan cerun dan jalan telah mula dilaksanakan pada 20 Januari 2022 selepas berlaku runtuhan pada November 2021. Kerja-kerja membaik pulih menggunakan kaedah mampatan tanah dan timbunan batu telah selesai dilakukan dan kini tinggal kerja akhir seperti membuat garisan jalan serta pembersihan tapak. Sebelum ini, projek pembaikan berkenaan mengalami sedikit kelewatan disebabkan berlaku satu lagi runtuhan tanah pada 18 Mac lalu akibat hujan lebat semasa proses pembaikan berjalan. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Angkasa menyasarkan sejumlah 30 juta ekor ayam setahun mampu dibekalkan oleh koperasi sedia ada yang terlibat dalam industri penternakan ayam. Menurut Presidennya, Datuk Dr. Abdul Fattah Abdullah, pembabitan koperasi dalam industri agromakanan itu sejajar seruan Perdana Menteri dalam memastikan bekalan ayam sentiasa mencukupi. Bagaimanapun, menurutnya jumlah sasaran itu masih tidak mencukupi untuk keperluan kira-kira 8 juta anggota koperasi dan 1 juta anggota Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas. Sasaran untuk pengguna 8 juta orang ni, kita memerlukan sebanyak 192 juta ekor sebulan. Sementara sekarang yang kita kena pasti, kita sektor koperasi hanya boleh mengeluarkan sebanyak 30 juta aja untuk tempoh 1 tahun. Jadi kita ada kekurangan 162 juta ekor. Jadi inilah potensi yang boleh lagi diceburi oleh koperasi-koperasi yang baru nak terlibat. Beliau berkata demikian dalam lawatan kerja ke ladang ayam Koperasi Usahawan Temerloh di Cenor, Maran, Pahang. Responsif, bertanggungjawab dan reformis.
Ayuh keluarga Malaysia, ikuti laporan bajet 2023 hanya di Berita Perdana. Adakah anda okey? Bukan sekadar bertanya khabar, malah mendengar tanpa menghukum. Bukan sekadar mendengar, malah hulurkan sokongan. Bukan sekadar kongsi masalah, malah dapatkan bantuan. Kerana berdiam diri bukan lagi pilihan. Minta bantuan itu tanda kekuatan. Adakah anda okey? Anda tidak keseorangan. Let's Talk Minda Sihat. Dapatkan bantuan ke arah kesejahteraan mental. Agenda Malaysia Sihat ANMS kini menemui anda melalui siri jelajahnya. Dengan kesihatan, pertandingan, aktiviti cabar diri, pencarian bakat, amalan penjagaan kebersihan persekitaran, aktiviti interaktif dan macam-macam lagi. Bersama meriahkan jelajah ANMS di lokasi berhampiran anda. Masuk hari ketiga, mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-14 2022 berlangsung. Persidangan Dewan Rakyat hari ini antaranya dibentangkan perkembangan projek Tempatan Banjir yang sedang dilaksanakan kerajaan. Perincian lanjut bersama wartawan Mohan Chinasami di Parlimen. Mohan, teruskan. Baik Heza, 100 projek rancangan tempatan banjir atau lebih dikenali sebagai RTB bernilai 10.53 bilion ringgit yang telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-12 sedang dilaksanakan di seluruh negara. Program Ramalan dan Amaran Banjir PRAB fasa 3 yang menerima belanja 450 juta ringgit turut dilaksanakan dengan dilengkapi 74 model ramalan dan amaran banjir bagi lembangan sungai utama yang bersikuh di seluruh negara. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, kesemua projek dilaksanakan bagi mengurangkan kesan bencana selain melindungi penduduk. JPS telah pun meningkatkan kesiapsiagaan untuk musim monsun Timur Laut ini dengan menyediakan dan menambah baik aset-aset jabatan. Ini termasuklah menyediakan 284 buah pam, 203 buah kenderaan, 35 buah bot, 995 buah sistem telemetri di Semenanjung Malaysia dan 317 buah stesen telemetri di Sabah, Sarawak dan Labuan, 526 siren amaran, 77 kamera dan 605 tolok lurus sungai dan 966 tolok lurus kawasan bagi mengukur kedalaman sungai dan di kawasan tapak yang diukur. Jabatan Meteorologi Malaysia (MET Malaysia) menjangkakan keadaan cuaca sepanjang musim monsun Timur Laut dari November 2022 hingga Januari 2023 adalah lebih lembap di kawasan Timur Semenanjung, Timur Laut Sabah dan Barat Sarawak. Fenomena La Nina yang sedang berlaku kini dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2023. Baik, kaedah melalui red notice yang telah dikeluarkan oleh Polis Antarabangsa Interpol adalah lebih baik. Demikian tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkaitan dengan kaedah memburu low tech Joe atau JOLO. Jelas beliau ia menggunakan elemen kerjasama dan maklumat perisikan yang lebih tepat. Kaedah itu juga memerlukan mana-mana negara iaitu 195 negara anggota yang mempunyai maklumat berkaitan JOLO bertanggungjawab untuk menyalurkan maklumat tersebut kepada Malaysia bagi membolehkan tindakan ekstradisi dibuat. Setiap maklumat yang diterima mengenai keberadaan JOLO di negara asing sentiasa diteliti kesahihannya oleh pihak PDRM. Ia termasuk menggunakan saluran kerjasama pihak berkuasa di negara berkenaan berdasarkan saluran antarabangsa sedia ada dan berdasarkan kepada hubungan baik serta kerjasama dengan pihak berkuasa negara asing. Beliau menjawab secara bertulis pertanyaan ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng. Baik, meskipun pentafsiran tingkatan 3 PT3 dimansuhkan, penilaian penguasaan dan pencapaian murid diukur melalui pentafsiran secara sumatif dan dijalankan pada akhir tahun. Malah ujian akhir sesi akademik bagi murid tingkatan 1 hingga 3 telah ditambah baik melalui penyediaan soalan yang setara dengan pencapaian pelajar di seluruh negara. Pelaporan ini bukan untuk tujuan perbandingan pencapaian antara murid atau sekolah. Guru juga boleh menggunakan maklumat diperoleh daripada pelaporan pentaksiran sumatif tersebut untuk merancang dan melaksanakan strategi
yang lebih konstruktif dan bermakna bagi menggalakkan penglibatan murid, penglibatan dalam pembelajaran. Ini seterusnya membantu meningkatkan penguasaan dan pencapaian mereka. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Nombor 3 kepada Menteri. Beliau menjawab pertanyaan soalan ahli Parlimen Sikh Ahmad Tarmizi Sulaiman. Jelas beliau pentafsiran yang bersifat holistik dan berterusan melalui pentafsiran bilik darjah merupakan pendekatan terbaik bagi mengoptimumkan potensi murid secara menyeluruh. Baik, sebanyak 58.8 juta ringgit diperuntukkan bagi baik pulih 4,887 buah rumah nelayan di seluruh negeri Sabah sejak tahun 2012 sehingga kini. Peruntukan projek khas perumahan nelayan PKPN itu disalurkan melalui kementerian melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Selain itu juga sebanyak 19 juta ringgit peruntukan di bawah program penempatan semula nelayan telah disediakan untuk membina 300 buah rumah baru untuk nelayan di Kota Belud yang kini telah dilaksanakan Sabah melalui Kementerian Pertanian dan Perikanan Sabah. Selain itu, isu kebajikan nelayan seperti program penempatan semula nelayan PSN turut diperkasakan. Manakala melalui program modernisasi vessel dan mekanisme tangkapan, kerajaan telah meluluskan dana berbentuk pinjaman 6.93 juta ringgit dan pemberian allowance sehari hidup nelayan darat RM100 sebulan. Datuk Seri Ahmad Hamzah menjawab pertanyaan ahli Parlimen Papua. Baik, sebelum Dewan berhenti berehat sekitar jam 1 tadi, bacaan pertama Rang Undang-Undang Perbekalan 2023 atau Bajet 2023 telah pun dibacakan oleh Timbalan Menteri Kewangan 1. Dan untuk pengetahuan anda, hari Jumaat ini dijangka akan berlangsungnya bacaan kedua oleh Menteri Kewangan yang akan disiarkan secara langsung di TV1. Sekian sahaja laporan saya dari Parlimen. Kita kembali bersama Hazel di studio. Mohan Shinasami, terima kasih. Bursa Malaysia dibuka tinggi pagi tadi disokong harga minyak lebih kukuh serta aktiviti pembelian saham berharga murah menjelang pembentangan bajet 2023 Jumaat ini. Pada pukul 12.30 hari, Bursa Malaysia naik 14.64 mata kepada 1,424.0. MMAG naik setengah sen kepada 4 sen. Hibiscus bertambah 9.51 sen kepada 63 sen. Sementara itu bagi saham yang mencatat keuntungan, Nestle naik 90 sen kepada RM131.60. B-Kawan bertambah 62 sen kepada RM21. Manakala P-Metal menokok 29 sen kepada RM4.29. Ringgit diniagakan lebih tinggi berbanding dolar dalam ketika sesi dagangan dibuka pagi tadi seiring sentimen risiko positif menjelang pengumuman bajet 2023. Setakat 12.30 hari, ringgit diniagakan pada 4.63 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.25 dan berada pada 3.21 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.29 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.62 berbanding euro. Pengeluar kereta nasional Proton Holdings Berhad telah melepasi sasaran 100,000 unit jualannya pada suku ketiga tahun ini. Dalam tempoh 9 bulan pertama, sebanyak 102,353 unit telah terjual, melonjak lebih 40% berbanding tempoh sama tahun lalu. Dalam satu kenyataan hari ini, Proton berkata ia menyaksikan satu lagi jualan tempatan dan ekspor yang kukuh pada September, iaitu sebanyak 14,872 unit, menjadikan jualannya bagi suku ketiga kepada 42,229 unit. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Roslan Abdullah berkata, prestasi Proton pada suku ketiga tahun ini dipacu oleh gabungan kestabilan dalam pengeluaran serta daya tarikan berterusan model keretanya, utamanya Proton Saga 2022 dan Proton X50. Selain menumpukan pada pertumbuhan jualan, Roslan berkata suku terakhir juga menyaksikan Proton meletakkan asas untuk pertumbuhan masa depan.
Proton menerusi perjanjian pengedaran am dengan Smart Automobile Co. menetapkan syarikat itu untuk menjual kenderaan elektrik bermula pada 2023. Batuk air. Pihak berkuasa Bangladesh sedang berusaha memulihkan bekalan kuasa elektrik secara beransur-ansur di negara itu. Pada Selasa, sebahagian besar Bangladesh terputus bekalan elektrik selepas grid kuasa tidak berfungsi sekitar pukul 2 petang waktu tempatan. Menurut Pegawai Lembaga Pembangunan Tenaga Bangladesh, Shamim Hassan, siasatan sedang dijalankan untuk memastikan punca kejadian tersebut. Namun jelasnya bekalan elektrik telah kembali pulih di 45% kawasan terjejas menjelang malam. Bangladesh mendapat 3/4 daripada tenaga elektriknya daripada gas asli yang diimport. Bangladesh sering berdepan masalah bekalan elektrik terputus tahun ini kerana ketidakupayaannya untuk menampung permintaan tenaga yang lebih tinggi. Kerajaan Bangladesh turut mencatu bekalan gas di tengah-tengah harga global yang tinggi akibat perang Rusia-Ukraine. Tentera Korea Selatan dan Amerika Syarikat melepaskan tembakan peluru berpandu ke laut sebagai tindak balas kepada Korea Utara. Semalam, Korea Utara dilaporkan menembak peluru berpandu balistik merentasi ruang udara Jepun, menimbulkan kecaman dari pelbagai pihak. Media tempatan melaporkan Korea Selatan dan Amerika Syarikat mengadakan latihan mereka sendiri sebagai tindak balas tersebut dengan menembak peluru berpandu darat ke Laut Timur. Dalam latihan tersebut, kedua-dua tentera melepaskan 2 peluru berpandu balistik jarak dekat ATACMS ke dalam air untuk menyerang sasaran maya dengan tepat. Semalam, Jepun mengutuk tindakan Korea Utara melepaskan peluru berpandu balistik yang tidak dikenali dalam siri ujian senjata oleh Pyongyang. Menurut Perdana Menteri Jepun, Fumio Kishida, tindakan oleh Korea Utara itu adalah satu keganasan, terutama apabila telah berulang kali melakukan perkara sama. Perkembangan sukan kami mulakan dengan Liga Super. Sepakan penalti dan kesilapan pemain pertahanan telah menghukum pasukan Kedah Darul Aman KDAFC ketika tewas 1-3 kepada juara Liga Johor Darul Takzim JDT di Stadium Darul Aman malam tadi. Perkara itu diakui Ketua Jurulatihnya Aidil Syahri Sahak selepas Hajat mengutip 3 mata di laman sendiri lebur sekelip mata. Rumah untuk sang kenari. Menurut Aidil, Kedah telah mempamer persembahan yang baik, namun sepakan penalti kontroversi JDT yang disempurnakan Leandro Vilakis pada minit ke-59 telah melemahkan moral pemainnya sekaligus mengubah corak permainan. Ia juga menjadi antara faktor yang mengubah situasi di atas padang. Meskipun JDT ketika itu beraksi dengan 10 pemain selepas Bergson da Silva dibuang padang pada hujung babak pertama. Pengendali kelahiran Singapura itu bagaimanapun mahu semua pemainnya melupakan kekalahan tersebut dan terus berusaha memperbaiki kelemahan bagi menghadapi baki saingan musim ini. Dalam perlawanan itu, Kedah bermula baik apabila mendahului pada minit ke-12 Brusi Ronald Ngahwanja sebelum Da Silva menyamakan kedudukan buat JDT pada minit ke-36.
Mimpi ngeri sang kenari akhirnya menjelma apabila JDT dihadiahkan penalti pada minit ke-59 susulan kesilapan pemain pertahanan menjatuhkan Syafiq Ahmad dalam kotak penalti. Sepakan itu berjaya disempurnakan Vilakis sebelum Muhammad Afiq Fazil menambah gol ketiga skuad Harimau Selatan pada minit ke-78. Keputusan itu menyaksikan Kedah kekal di tangga ke-6 Liga dengan 27 mata, manakala JDT yang dinobatkan juara kali ke-9 selesa dengan 49 mata serta kebal dengan rekod tanpa kalah. Dan kita beralih ke perkembangan hoki. Skuad senior lelaki negara mengalami kekalahan kedua dalam siri jelajah Belgium. Kali ini tewas tipis 2-3 kepada Perancis pada aksi persahabatan ketiga yang berlangsung di Waterloo semalam. Skuad kendalian A. Arul Selvaraj itu ketinggalan seawal minit pertama hasil jaringan sudut penalti diikuti jaringan padang pemain Perancis selang 3 minit kemudian. Perancis terus merobek gawang negara menerusi satu lagi jaringan sudut penalti pada minit ke-35 sebelum Speedy Tigers merapatkan kedudukan hasil gol padang Najib Abu Hassan pada minit ke-52. Skuad negara cuba meneruskan kebangkitan apabila Muhammad Razi Abdul Rahim menjaringkan gol kedua menerusi sudut penalti 3 minit kemudian. Namun ia sudah terlambat untuk membantu Malaysia sekurang-kurangnya mencatat keputusan seri. Mereka bangkit dengan bagus di kuarter keempat walaupun ketinggalan 3-0, mereka bangkit dengan tenaga yang tinggi. So ini menunjukkan they have the gas in them to go out hard and push hard. Tapi saya tak tahu kenapa gas tu ataupun energi tu kurang dari fasa kuarter kedua dan ketiga. Walau bagaimanapun first quarter they started off well dengan a few scoring opportunities dan we need to get the field goals ataupun penalty corner. We having too many chances dalam circle yang kita abaikan. Malaysia yang berada di ranking ke-10 dunia sebelum ini menewaskan Belgium A1-0 pada 27 September sebelum dibelasah 0-7 oleh skuad kebangsaan Belgium Rabu lalu. Mereka sekali lagi akan turun menentang Perancis pada aksi terakhir jelajah tersebut petang ini. Demi bangsa dan negara, demi kebanggaan sang juara, we will never rest to become the best. Petronas letut dengan kawi. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Hazel Desmond. Salam keluarga Malaysia.